Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 17 HNP 3312 Pengajian Kenegaraan Semester 1 Sesi 2020-2021 akan membincangkan tajuk kami iaitu penilaian faktor-faktor kesenjangan etnik di Malaysia sebagai penghalang perpaduan nasional. Saya Nurul Natasha Liana binti Razumi dan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Azril, Nur Adiba, Muhammad Firdaus, Muhammad Zurizal, Farah Fitrina dan Carl Dioni. Pada penilaian kami, artikel ini mudah difahami dan sangat menarik. Kami dapat mengetahui tentang sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia dan isu kesenjangan etnik dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kepelbagaian yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara unik yang harus dibanggakan, tetapi kepelbagaian ini juga menyebabkan timbulnya pendapat bahawa ia adalah masalah yang menjadi penghalang kepada perpaduan dan pembentukan nation Malaysia. Pembinaan nation Malaysia atau bangsa Malaysia memerlukan masa yang agak panjang dengan persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang positif mendorong kepada proses pembinaan bangsa tersebut. Artikel ini mengandungi unsur positif yang dapat disampaikan kepada pembaca. Dalam artikel ini, kami akan mengupas perkara-perkara yang terkandung dalam artikel. Yang pertama ialah ulasan ringkas artikel yang dipilih. Yang kedua, isu utama yang dibangkitkan oleh penulis artikel. Yang ketiga, adakah isu tersebut menarik dan mengapa? Yang keempat, adakah artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara saya berfikir tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel tersebut? Dan kelima, penilaian dan perbincangan kekuatan dan kelemahan artikel tersebut. Malaysia sebuah negara yang berbilang kaum, bahasa, agama dan budaya. Pergaulan antara anggota masyarakat semakin meningkat selepas kemerdekaan. Perpaduan, permuafakatan dan persefahaman anggota masyarakat menjadikan Malaysia negara yang bercirikan kepelbagaian. Perpaduan di antara semua kaum menjamin kestabilan politik dan ekonomi. Pembinaan nation Malaysia atau bangsa Malaysia memerlukan masa yang agak panjang dengan persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang positif mendorong kepada proses pembinaan bangsa tersebut. Malaysia masih mencari identiti bangsa Malaysia yang sebenar dan masih timbul persoalan jika kepelbagaian kaum di Malaysia menjadi penghalang pembentukan nation Malaysia. Seterusnya, terdapat 4 isu utama yang dibangkitkan oleh penulis artikel iaitu mengenai sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia, isu politik, isu ekonomi dan isu sosial. Sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia bermula apabila kemasukan migran daripada luar yang berterusan sehingga penjajahan British di tanah Melayu. Ini menjadikan peningkatan kepada pengeluaran biji timah untuk kegunaan industri pada ketika itu. Kemasukan migran yang pelbagai ini telah mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia sehingga menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan adat resam, budaya, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang pelbagai. Berkaitan isu politik pula, ia dapat dibahagikan kepada 3, antaranya sistem demokrasi berparlimen dalam sistem politik yang membolehkan mana-mana parti memainkan peranan dalam usaha mendapatkan kuasa. Di samping itu, isu politik juga berkait dengan pemusatan kuasa di mana sejak merdeka, Parti Barisan Nasional merupakan parti yang mendominasi pentadbiran dan pemerintahan negara yang juga berkaitan dengan isu ekonomi. Akhir sekali, berkaitan kerana birokrasi dan meritokrasi di mana ia melibatkan isu seperti kawalan top-down. Isu ekonomi pula dapat dibahagikan kepada 3 iaitu semasa penjajahan, selepas kemerdekaan dan masa ekonomi baru. Semasa penjajahan berlakunya ketidakadilan ekonomi sehingga berlaku jurang antara kaum. Seperti yang kita tahu, orang Melayu menetap di kampung menjadikan taraf hidup mereka lebih rendah daripada golongan Cina yang tinggal di bandar, terutama dari segi pendidikan. Kemasukan imigran dalam bidang ekonomi juga berlaku sehingga memberi kesan kepada orang Melayu. Hal ini kerana masyarakat Melayu masih menggunakan kaedah tradisional dalam ekonomi. Selepas mencapai kemerdekaan pula, jurang antara kaum dan masalah kemiskinan masih lagi berlaku. Jurang ekonomi ini mengakibatkan berlakunya perbezaan dari segi pembangunan, pemikiran kemiskinan dan ketidaksamarataan. Pembinaan dan
Kawasan Ekonomi Baharu atau lebih dikenali sebagai DEB pula bertujuan untuk menyusun masyarakat dan membasmi kemiskinan yang dapat dilakukan dengan cara melibatkan orang Melayu dalam bidang perindustrian dan perniagaan yang juga membawa perubahan kepada ekonomi dari segi pertumbuhan dan pengagihan sumber yang seimbang. Dari segi sosial pula, ia membawa perubahan dalam bidang pendidikan di mana sekolah vernakular diperkenalkan. Seperti yang kita tahu, sekolah vernakular menggunakan bahasa ibunda masing-masing seperti bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India. Ancaman terhadap bahasa Melayu juga turut berlaku. Ia dapat dibahagikan kepada dua, iaitu berkaitan pembinaan pusat pendidikan swasta dan kerajaan Malaysia yang menggunakan universiti luar membuka cawangan di Malaysia. Pernyataan Razak 1956 juga mengubah sistem pendidikan selepas kemerdekaan di mana ia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Penentangan orang muka Melayu terhadap pengisytiharaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi juga turut berlaku di mana ia melibatkan isu bahasa, agama dan budaya dan akhir sekali pengaruh luar dan era globalisasi juga memberi impak terhadap pembangunan dan pemikiran masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Aiman bin Isa. Nombor kad matrik saya di 2020109425. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang artikel iaitu penilaian faktor-faktor kesenjangan etnik di Malaysia sebagai penghalang perpaduan nasional dan akan menerangkan tentang bagaimana ulasan artikel ini dapat memberi kesan kepada pemikiran kita. Isu perubahan dan hubungan etnik tidak pernah padam dalam perjuangan Malaysia yang membangunkan negara sejak merdeka sehingga kini, dan objektif yang terakhir adalah untuk perpaduan kaum. Artikel ini dapat mengubah dan memberi kesan positif kepada pemikiran semua masyarakat daripada negatif menjadi pemikiran positif dan berkembang. Contohnya, dengan menjaga perhubungan yang baik antara kaum dan etnik. Terdapat pelbagai komponen seperti ekonomi, politik dan sosial yang bermatlamat untuk perpaduan melalui integrasi nasional. Sebagai contoh, dalam ulasan artikel, walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh pelbagai kaum, namun tidak merubah pemikiran rakyat Malaysia sekarang untuk menjadikan contoh yang contoh rusuhan kaum terdahulu dan tidak boleh dijadikan contoh, dan perlu merubah pemikiran kita kepada kompleks supaya untuk menjamin keamanan dan perpaduan antara kaum di Malaysia. Seterusnya, Malaysia merupakan negara contoh kerana kepelbagaian etnik yang majmuk. Oleh itu, setiap masyarakat perlu memastikan setiap masyarakat perlu memastikan agar pengekalan ini dapat terjamin sampai bila-bila. Oleh itu, pemikiran masyarakat Malaysia akan menjadi lebih matang dalam mengekalkan keamanan berdasarkan sejarah pembentukan yang mempunyai banyak cabaran. Pembinaan nation Malaysia yang memerlukan jangka masa yang panjang dengan persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang positif untuk mendorong kepada proses pembinaan bangsa. Sebagai contoh, berdasarkan artikel, setiap kaum diberikan pekerjaan yang berbeza dan layanan berbeza, namun tidak memberikan kesan buruk pada pemikiran rakyat Malaysia sekarang kerana malah dapat memberikan kesan langsung yang mengubah pemikiran semua etnik dalam pola pekerjaan dan struktur kelas masyarakat Malaysia. Dalam sosial pula, contohnya bidang pendidikan yang mewujudkan sekolah satu aliran selepas merdeka iaitu sekolah kebangsaan. Ini bertujuan untuk membentuk perpaduan di kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Ini akan meningkatkan lagi tahap bahasa Malaysia di negara kita. Kesimpulannya, amat jelas ulasan artikel ini sangat memberikan kesan positif dan perubahan yang berlaku dapat memberikan kesan hubungan etnik dengan adanya kesedaran dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Isu yang menarik berkaitan dengan pembentukan masyarakat majmuk serta isu kesenjangan etnik dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Isu tersebut menarik kerana dalam sejarah pembentukan masyarakat majmuk, kegiatan imperialisme dan penjajahan kuasa barat ke atas tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah membawa kepada kedatangan imigran-imigran luar ke tanah Melayu. Penghijrahan imigran Cina ke tanah Melayu berkembang pesat sekitar pertengahan abad ke-19. Pada zaman ini, keperluan tenaga buruh dalam membantu perkembangan ekonomi meningkat iaitu dalam kegiatan perladangan dan pelembungan.
etnik Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut pekerjaan dan kawasan sebelum memperoleh kemerdekaan. British memperkenalkan Malayan Union dan mendapat tentangan hebat daripada masyarakat Melayu dan akhirnya dibubarkan. Pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak bersama Tanah Melayu membentuk Persekutuan Malaysia. Seterusnya, isu kesenjangan etnik dalam konteks politik membincangkan tentang parti politik yang ditubuhkan untuk menggabungkan tiga kaum ini iaitu Melayu, Cina dan India. Tetapi penggabungan ini mendapat tentangan yang hebat daripada golongan elit dan kelas pertengahan di Tanah Melayu. Hal ini kerana penggabungan parti-parti politik dipengaruhi oleh sifat dan tuntutan kaum tersebut. Walau bagaimanapun, parti-parti politik yang terbentuk di Malaysia adalah berasaskan kepentingan kaum. Dari aspek ekonomi pula, membincangkan keadaan ekonomi dalam penjajahan British menunjukkan ketidakadilan dalam kedudukan ekonomi. Semasa ekonomi ini, British mengamalkan dasar pecah dan perintah, menyebabkan jurang ekonomi antara kaum semakin melebar dan besar. Selepas kemerdekaan, jurang antara kaum masih timbul dan masalah kemiskinan di Tanah Melayu masih tidak dapat diatasi. Jurang ekonomi masih wujud dan inilah yang menyebabkan timbulnya rasa perbezaan setiap kaum yang ketinggalan dan mundur dari segi pembangunan, kemiskinan, peminggiran dan ketidaksamarataan. Akhir sekali, isu kesenjangan etnik dalam aspek sosial pula mengalami perubahan akibat penjajahan British. Hal ini kerana pada zaman tersebut British telah memperkenalkan sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar, seperti sekolah vernakular yang menggunakan bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Terdapat banyak ancaman yang akan merendahkan bahasa Melayu, antaranya pembinaan pusat pendidikan swasta dan juga akta-akta baharu yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia di mana mereka membenarkan universiti luar membuka cawangan di Malaysia. Oleh hal yang demikian, isu kesenjangan etnik bukan sahaja berlaku pada zaman sebelum merdeka tetapi pada zaman sekarang juga masih terjadi. Ketidakfahaman antara kaum sering terjadi walaupun negara kita telah mencapai kemerdekaan. Perkara ini terjadi disebabkan oleh perbezaan agama, budaya dan kefahaman kaum masing-masing. Masuk kepada penilaian dan perbincangan artikel. Apakah kekuatan dan kelemahan artikel ini? Kekuatan artikel ini adalah abstrak artikel yang jelas dan mudah difahami untuk pembaca, mendapatkan mesej yang ingin disampaikan. Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui sejarah pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Bukan itu saja, pembaca juga dapat mengetahui langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani isu kesenjangan etnik di Malaysia. Bagi artikel ini juga, isu telah disusun dengan rapi iaitu isu berbangkit dipecahkan kepada 3 isu utama. Bukan itu saja, artikel ini juga memberikan ujar yang disokong dengan fakta dan contoh peristiwa yang telah berlaku. Akhir sekali, kesimpulan artikel ini adalah amat jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Bagi kelemahan artikel ini pula, penulisan yang terlalu banyak kata-perkataan menyebabkan pembaca agak bosan. Selain itu, artikel ini juga tidak disertakan dengan infografik seperti gambar raja. Jadi, kesimpulan yang dapat dijelaskan melalui perbincangan ini ialah gerakan kemerdekaan yang berjaya mengambil alih dan menyingkirkan kuasa penjajah tidak menjadikan masyarakat Malaysia sebagai bangsa Malaysia. Hal ini diperkatakan demikian kerana pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia 1963 hanyalah untuk sebuah negara, bukan pada bangsa. Akan tetapi, Malaysia terbentuk dengan pelbagai keistimewaan dari segi agama, bahasa, kaum dan budaya. Malaysia juga sebuah negara yang unik dan harus dibanggakan.
tidak dinafikan kepelbagaian tersebut menjadi satu masalah dan penghalang kepada perpaduan dan pembentukan bangsa Malaysia. Hal ini kerana proses pembentukan tersebut memerlukan jangka masa yang panjang dan didorong dengan persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang positif supaya proses pembinaan negara bangsa Malaysia berjalan dengan lancar. Oleh itu, ingatlah saranan Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Najib Razak dengan membawa satu konsep iaitu Satu Malaysia yang dilihat sebagai satu usaha murni untuk mengukuhkan perpaduan nasional dalam pembentukan bangsa Malaysia supaya tragedi hitam 13 Mei tidak berulang kembali. Berikut merupakan rujukan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.